Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okay, hari ini Cikgu akan sambung untuk perbincangan di bab yang kedua untuk subjek semester yang pertama ini. Kita masih di bawah bab pengeluaran subtopik yang ketiga, 2.3. Untuk kali ini Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan kaedah pemeriksaan dalam kawalan kualiti. Okay, untuk mengetahui berkaitan dengan kaedah pemeriksaan, kita jumpa sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar, apa yang akan Cikgu terangkan untuk topik kali ini ataupun anak topik kali ini adalah berkaitan dengan kaedah pemeriksaan. Okey, apakah yang akan kita lihat dalam kaedah pemeriksaan ini? Ialah kita akan objektif pembelajaran kita Okey, diharap di akhir sesi nanti para pelajar dapat menghurai kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan menyeluruh dan pelan persampelan. Ada dua jenislah dalam kaedah pemeriksaan yang kita akan lihat. Satu, pemeriksaan menyeluruh dan yang kedua iaitu pelan persampelan. Okey, kita lihat satu persatu. Sebelum itu, kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah pemeriksaan. Okay, kaedah pemeriksaan adalah kaedah pantas untuk mengesan proses pengeluaran dengan melakukan aktiviti pengujian terhadap produk, pengukuran dan aktiviti sentuh. Ini kaedah pemeriksaan. Kita kesan proses pengeluaran itu dengan cara kita menguji produk, kita mengukur, dan kita melakukan aktiviti sentuh kepada produk tersebut. Okey anak-anak pelajar, untuk kaedah pemeriksaan ini tujuannya adalah satu, untuk mengesan kecacatan pada proses pengeluaran dan pada produk yang dihasilkan. Okey, selain itu juga adalah untuk pihak organisasi melakukan penambahbaikan terhadap proses pengeluaran dan produk yang bakal dihasilkan. Itu antara tujuan pemeriksaan. Seterusnya, kita akan lihat kaedah dalam pemeriksaan. Okey, kaedah dalam pemeriksaan ini dia ada dua lah seperti yang saya cakap pada awal tadi. Satu dinamakan sebagai pemeriksaan menyeluruh dan yang kedua dinamakan sebagai pelan persampelan. Okey, kita akan lihat apa itu pemeriksaan menyeluruh dan apa itu pelan persampelan. Okey, untuk pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan menyeluruh ini tentang apa? Pemeriksaan menyeluruh adalah kaedah di mana semua produk yang dikeluarkan akan melalui proses pemeriksaan. Maknanya setiap satu produk itu akan diperiksa kualitinya. Jadi kalau ada 100 helai baju contohnya, 100 helai baju itu akan diperiksa kualitinya satu per satu. Yang mana kaedah ini, kaedah yang pertama ini dia lebih sesuai untuk produk secara tempahan yang mana dikeluarkan secara tidak banyak dan tidak sesuai untuk produk secara massal. Sebab kita kena periksa keseluruhan produk yang dikeluarkan. Jadi dia lebih sesuai untuk produk yang dikeluarkan dalam kuantiti yang kecil. Okey, untuk pemeriksaan menyeluruh ini dia melibatkan jenis barang yang memerlukan ciri-ciri keselamatan yang ketat, jumlah yang kecil dan tidak mengalami kerosakan sekiranya diuji. Itu antara contoh produk yang akan diperiksa menggunakan kaedah pemeriksaan menyeluruh. Okey. Seterusnya,
pelan persampelan. Ya, kaedah yang kedua adalah pelan persampelan. Pelan persampelan di sini adalah pemeriksaan ke atas beberapa sampel sahaja. Ya, sampel yang diambil secara rawak dalam suatu kumpulan produk. Ya, maknanya kalau ada 1000 produk dikeluarkan, ada beberapa sampel sahaja yang akan diambil untuk diperiksa. Maknanya sampel-sampel itu akan mewakili keputusan keseluruhan produk. Itu untuk pelan persampelan. Okey. Ya, sampel akan mewakili kumpulan produk yang diperiksa. Okey, kumpulan produk akan diterima jika sampel mematuhi piawai. Maknanya kalau dalam 1000 helai baju tadi, ya, contoh 10 sampel yang diambil untuk diperiksa, kalau 10 sampel itu menepati standard, maka semua produk itu akan diterima. Okey, jika sampel yang diperiksa banyak yang rosak, maka kumpulan produk akan ditolak. Itu untuk pelan persampelan. Okey, yang mana untuk kaedah yang kedua ini dia lebih sesuai untuk produk secara massa dan produk yang dikeluarkan secara kelompok. Okey. Terdapat dua jenis pelan persampelannya. Satu dinamakan sebagai pelan persampelan tunggal dan yang kedua itu dinamakan sebagai pelan persampelan berganda dua. Okey, kumpulan produk, ini macam yang cikgu cakap tadi lah, kumpulan produk hanya akan diterima jika sampel yang diambil itu mematuhi standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya akan dilakukan sekiranya sampel yang diambil itu rosak, maka keseluruhan produk juga akan ditolak. Okey. Okey, jadi ya, apa kebaikan pelan persampelan? Satu masa yang singkat. Kita tidak perlu periksa satu persatu produk yang dikeluarkan. Kita hanya ambil beberapa sampel sahaja ya, berbanding dengan pemeriksaan menyeluruh. Okey, kemudian sesuai untuk pengeluaran yang berskala besar. Contoh tadi pengeluaran secara massa ataupun pengeluaran secara berkelompok. Okey, kemudian dapat menjibatkan kos dan masa yang mana kita tidak perlu memeriksa satu per satu lah ya. Okay, dan sesuai ke atas produk yang berbahaya. Contohnya apa? Produk-produk yang berbahaya contoh apa? Bom ya. Kamu tidak perlu periksa ke semua, hanya ambil sampel sahaja. Okey. Ya, kelemahannya pula ya, risiko barang yang tidak diperiksa mengalami kecacatan. Sekiranya barang yang diperiksa itu ya tiada mengalami kecacatan. Kita andaikan semua sampel produk yang dikeluarkan adalah menepati standard. Tetapi sekiranya terdapat barang yang tidak menepati standard, yang tidak diperiksa, maka risiko kepada organisasi lah, kemungkinan produk itu akan sampai ke pasaran dan akan menjejaskan reputasi organisasi. Okey, seterusnya reputasi organisasi terjejas. Berkaitan dengan yang pertama tadi, apabila terdapat barang yang tidak diperiksa yang mengalami kecacatan dan barang itu sampai kepada pengguna di pasaran, maka reputasi organisasi akan terjejas. Okey, seterusnya untuk pelan persampelan ini juga adalah sukar untuk memilih sampel yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya sampel yang diambil adalah secara rawak. Ya, sampel yang diambil adalah secara rawak sahaja. Okey, anak-anak pelajar, jadi itu sahaja berkaitan dengan kaedah pemeriksaan. Apa yang cikgu dapat simpulkan untuk kaedah pemeriksaan ini? Ya, ada dua kaedah yang boleh digunakan dalam pemeriksaan. Satu yang dinamakan sebagai pemeriksaan menyeluruh, yang mana keseluruhan produk akan diambil untuk diperiksa satu persatu. Dan yang kedua, pelan persampelan, yang mana beberapa sampel akan diambil untuk diperiksa dan sampel itu akan mewakili keseluruhan produk yang dikeluarkan.
Okey, anak-anak pelajar. Jadi, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan membantu anak-anak pelajar untuk mengulang kaji ataupun menguasai anak topik kaedah pemeriksaan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Ya, terima kasih cikgu ucapkan atas kesudian anak-anak pelajar untuk menonton video cikgu. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.